Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berhormat Datuk Muhammad Zafir bin Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berhormat Barisan Exco Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz bin Sheikh Abdul Qadir, Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang berusaha Ustaz Muhammad Asri bin Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan yang menjalankan tugas pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Yang berbahagia, yang dihormati, yang diraikan penceramah jemputan kita, Al-Fadil Profesor Dr. Ustaz Abdus Somad, Div kehormat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, selamat datang program khas ceramah Ustaz Abdus Somad di Masjid Karyah Kampung Paya Port Dickson. Bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala pada pagi ini dapat kita berkumpul di sini di bumi Port Dickson untuk sama-sama kita mengikuti ceramah yang akan disampaikan sebentar lagi. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan warga Port Dickson mengalu-alukan ketibaan kehadiran Al-Fadil Ustaz ke bumi Port Dickson pada pagi ini. Di sini majlis juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, di atas pertimbangan kerajaan membawa Al-Fadil Ustaz ke bumi Port Dickson. Terima kasih kepada pejabat Menteri Besar dan rakan-rakan strategik MBI, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan serta pentadbiran daerah Port Dickson. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penyumbang yang telah menginfakkan sistem penghawa dingin di Masjid Karyah Kampung Paya. Alhamdulillah. Dan juga kapet yang baru ini. Terima kasih juga kepada pihak yang amat berhormat dan para peninfak sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya kira saya tak membuang masa lagi. Jadi tanpa berlengah lagi, marilah kita sama-sama menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Tuan Guru Profesor Dr. Ustaz Abdus Somad untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berhormat Datuk Muhammad Zafir bin Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berhormat Barisan Exco Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Aziz bin Sheikh Abdul Qadir, Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang berusaha Ustaz Muhammad Asri bin Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan, menjalankan tugas pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Yang berbahagia, ini nama saya sendiri. Div kehormat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf
fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ketika kita berada di masjid dalam keadaan berwudu, malaikat mendoakan dua. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya dan curahkan rahmat untuk dia. Jadi kalau ada nampak tertidur, itu tanda dah dapat rahmat. Selama kita di masjid, maka kita disebut sebagai orang yang wa antum akifuna fil masajid, orang yang berdiam diri di dalam masjid, menjaga diri daripada yang haram, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita adalah mengokohkan jiwa yang bertauhid. Pertama kita bahaskan dulu jiwa. Sebelum Islam datang, nenek moyang kita orang Melayu dulu sudah tahu bahawa badan kita ini terbagi dua. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Yang nampak ini namanya badan atau jasmani, dari bahasa Arab jisim, fisik. Yang tak nampak itu namanya jiwa. Selepas Islam datang, guna bahasa baru, bahasa Arab, dia disebut dengan roh. Kenapa roh? Roh dari kata rahaya ruhu, artinya berhembus. Mengapa jiwa itu disebut dengan roh? Sebab masuknya berhembus, keluarnya pun berhembus. Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruhku ke dalam badannya. Jadi waktu ruh itu masuk ke dalam badan kita, malaikat menghembuskan ruh masuk ke dalam. Dan keluarnya pun berhembus. Nafas kita ni dua. Tarik sekali, hembus sekali. Orang mati itu bukan waktu menarik, waktu menghembus. Waktu berhembus nafas, keluar, roh pun ikut keluar. Itu maka orang meninggal dunia, mata dia terbuka, menengok roh keluar. Dan yang menutupkan mata orang meninggal bukan istri, sebab istri pun takut menengok suami mata terbuka. Yang menutupkan adalah orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia disebut dengan roh, sebab dia datang berhembus, keluar pun berhembus. Yang kedua disebut dia dengan qalb. Qalb artinya berbalik-balik. Qallaba yuqallibu, berbalik-balik. Pergi tak pergi, pergi tak pergi, pergi tak pergi. Makan tak makan, minum tak minum. Maka kita selalu meminta kepada dia yang membalik-balik hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku, tambatkan hatiku supaya dia tak lepas. Itu maka kita mengaji tahsin Al-Quran, sebab betul bacaan. Sabbit qalbi, tambatkan hatiku. Sabbit kalbi, tambatkan anjingku. Na'udzubillah. Sabbit qalbi, tambatkan hati. Maka dia disebut dengan qalb. Dia juga disebut dengan nafs. Kenapa nafs? Nafs artinya nafas. Nafs artinya diri. Maka ada setengah orang mengatakan, nanti bila kita sampai ke tanah suci Makkah, cubalah kita tolong menolong sesama jamaah. Jangan nafsi-nafsi, kata dia. Apa makna nafsi-nafsi ni? Maksudnya sendiri-sendiri. Makan sendiri, belanja sendiri, tawaf ramai. Nafs, diri. Nafsi, diri saya. Diri sebenar diri kita. Dia roh, dia qalb, dia nafs, dia juga disebut dengan akal. Akal
Bahasa kita akal. Kenapa dia disebut dengan akal? Kerana dia mengikat. Orang Arab, orang Melayu pakai kepiah. Orang Arab pakai ghutrah. Kain yang ditutupkan di atas kepala, ghutrah. Ghutrah ini datang angin kencang berhembus terbang. Macam mana supaya ghutrah tak terbang? Dia bagi tali pengikat di atas. Tali pengikat itu namanya akal atau iqal. Orang Arab biasa menyebut huruf qaf itu jadi G, igal. Tolong bila awak nanti pergi ke Mekah belikan saya igal ya. Igal itu maksudnya tali. Bukan minta belikan akal. Belikan iqal, tali. Kenapa dia disebut tali? Sebab hawa nafsu ini liar, maka diikat dengan akal. Manusia diikat dengan akal, haiwan diikat dengan tali. Kalau ada manusia yang tak berakal, ikatlah dia dengan tali. Dia disebut dengan akal, dia juga adalah roh, dia adalah qalb, dia adalah nafs. Namanya banyak, bendanya satu. Dia tak nampak. Yang nampak itu namanya zahir. Yang tak nampak namanya batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf, zahir dan batin. Yang zahir itu mana? Bila kita jumpa, bersua, bertamu, selepas itu kita pun mohon diri. Terima kasih, mohon maaf, saya nak balik. Ketika kita balik, kita berbalik pergi, yang nampak zahir. Zahir tu ni zahir. Belakang ni zahir. Batin, bahasa Arab batnun, batin perut. Perut tak nampak. Jadi bila kita dah berhadap-hadapan, lepas tu saya pergi, yang nampak pundak belakang, yang tak nampak perut. Ada orang walaupun jauh nampak perut, jangan sebut. Mohon maaf, zahir dan batin. Yang zahir nih, muka, tangan, kaki, badan, ini yang zahir. Tapi yang akan kita bahaskan ini adalah pengukuhan jiwa. Jiwa adalah yang batin. Bila kita tonton televisyen, dari pagi hingga petang hingga malam, maka yang diperhatikan manusia ini hanya zahir saja. Tontonlah iklan-iklan yang ada di YouTube kah, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok. Semua iklan jualan orang tentang yang zahir. Rambut kusut, kulit kering, semua yang zahir. Dari ujung rambut hingga ke ujung kaki zahir. Tapi yang batin orang tak pedulikan. Maka Islam datang memperhatikan yang zahir dan yang batin. Bahkan beberapa hadis yang ditengok batin saja. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu, batin kamu. Tapi jangan sebab hadis ni esok pagi tak mandi, tak bersikat rambut, tak basuh muka. Bila pelajar-pelajar masuk sekolah, puan-puan ditanya oleh cikgu, kenapa awak tak basuh muka, tak mandi? Allah hanya tengok hati kita. Maka manakala bercermin, seimbang antara zahir dan batin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau sudah baikkan bentuk fizik tubuh badan jasad saya, maka perbaikilah akhlak batin saya. Dalam Islam dua-duanya mesti. Sembayang dua-dua. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu salat, faghsilu wujuhakum, muka. Muka ni zahir. Inilah muka. Beza kita ni semua pada muka. Tangan sama, kaki sama, semua sama. Yang beza ni mana? Muka. Maka kalau muka ni, orang kenal Ustaz Abdul Somad,
Karena muka ni lah sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Kalau saya tutup dengan mask, orang dah tak kenal lagi. Saya bila di kampung saya, di Pekanbaru, di Riau, saya bawa kereta sendiri. Selalu kena halau parking. Pergi sana, bukan tak jawab. Saya buka, oh ustaz kata dia. Inilah kita sebenarnya. Maka bila berubah muka kita, orang pun dah tak kenal lagi. Namanya face off. Face off, berubah muka. Jadi kita ini semuanya zahir. Maka selepas basuh muka, yang dibasuh tu zahir. Basuh tangan, yang dibasuh pun zahir. Faghsilu wujuhakum, muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga siku. Wamsahu biru'usikum, kepala, telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki hingga mata kaki. Zahir semua. Tapi batin jangan lupa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Banyak orang tak seimbang antara yang zahir dengan yang batin. Bila belajar fiqh wudu, yang zahir bukan main. Ini mesti digosok. Jangan sampai air tak masuk. Siku macam mana. Tapi yang batin tak peduli. Masa berdoa, macam kumu-kumu. Mana zahir, mana batin. Sembahyang pun begitu juga. Kita dalam fiqh membahas yang zahir. Telinga, tangan, ada di bahu, ada di telinga. Allahu Akbar. Suara tu zahir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra, tafkhim. A, di dalam. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iya, pakai tasydid. Zahir. Tapi ada khusyuk di dalam. Khusyuk ni batin. Sesuatu yang tak nampak. Maka dalam Islam kita seimbang yang zahir dengan yang batin. Makan. Makan itu zahir. Ada nasi lemak. Ada roti canai. Kenapa Ustaz sebut itu? Itu yang saya makan tadi. Zahir. Tapi batin ini mesti dibagi makanan, energi. Kalau tidak, zahirnya hidup, batinnya mati. Siapa yang hidup? Orang hidup adalah orang yang berjalan. Orang hidup adalah orang yang berkata. Orang hidup adalah orang yang memandang. Orang hidup adalah orang yang boleh memegang. Orang hidup adalah orang bukan. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu. Orang yang berzikir itulah orang yang hidup. Orang yang tak berzikir maka dia mati. Jadi kalau kita berzikir kita hidup. Kalau tak berzikir kita mati. Puan kalau suaminya berzikir berarti selama ini berumah tangga dengan orang hidup. Kalau suami tak berzikir, berarti selama ini ayah daripada anak-anak ni zombie. Na'udzubillah. Itulah perlunya mencari suami yang berzikir, istri yang berzikir. Maka kita semua gerak kita adalah zikir. Masuk ke dalam masjid. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Nak keluar masjid. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Itu sedapnya masjid Karyah Kampung Paya Port Dickson ni. Orang yang tak hafaz tinggal tengok atas. Ada tiga pintu ada tulisan. Orang masuk dalam masjid Kampung Paya Port Dickson ada niat di atas nawaitul i'tikaf. Kadang kita lupa. Maka diingatkan dengan tulisan. Dah ditulis pun lupa juga. Agak susah sikit. Apa makna ni semua? Masuk dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat.
Itu semua tak lain tak bukan supaya jiwa tadi hidup, jangan sampai mati. Dalam sehari berapa kali dia hidup? Subuh hidup. Lepas itu ke zuhur. Subuh pukul 5, pukul 6. Zuhur pukul 12.30, 12.30. Maka dari zuhur ke subuh ini dia mati. Maka dia hidup dengan zikir. Ada yang zikirnya istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya memang paling banyak zikir istighfar, kata puan-puan. Kenapa puan banyak zikir istighfar? Tengok laki istighfar, tengok anak istighfar. Tengok jiran kuat lagi istighfar. Kata Ustaz, elok zikir istighfar. 3 keutamaan istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya Allah bagi makhraja, solusi, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya Allah lapangkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada pula zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimah, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat pada mizan timbangan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada pula zikirnya untuk menghidupkan jiwa tadi. Dia selalu berzikir salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak berhenti-henti. Sampai bila kita tanya, siapa nanti yang bagi tazkirah di kampung Karyah, Kampung Paya, Port Dickson? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebetulnya Ustaz Abdul Somad, mana zikirnya yang paling elok? Kata Ustaz ini istighfar, kata Tok Guru ini selawat, kata Habib ini tasbih. Semua elok. Awak mana yang amalkan? Belum ada satu pun lagi. Saya setakat baru dengar-dengar saja dulu. Cuci bersih, basuh dulu. Gelas cawan kalau kotor, basuh dulu. Macam mana membasuh dia? Istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 40 sikit, 40 kesempurnaan, 100 elok, 1000 sangat elok. Berapa sebenarnya? Berapa banyak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyak, tak ada had. Kalau memang tak ada had, kenapa setengah ustaz mengatakan 100, yang ini mengatakan 300, yang ini mengatakan 1000? Untuk proses melatih diri. Jangan kerana nak kejar 100 cepat-cepat. Apa-apa kata dia. Macam dapat goreng pisang panas. Jangan kerana ingin mengejar 100.000 sehingga lupa merenungkan maknanya. Dia bukan bim salabim. Dia bukan mantra. Dia adalah zikir untuk menghidupkan roh kita supaya connecting, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa kita. Maka jiwa ini hidup dari mula pagi, dia hidup. Ketika badan kita hidup, jiwa kita pun ikut hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terdengar suara azan dari Masjid Karyah Kampung Paya, Port Dickson. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Saya tak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Melangkahkan kaki. Ini supaya dia hidup. Supaya dia jangan sampai mati. Sebab sekarang banyak
jasad hidup, mata menengok, telinga mendengar, tapi roh sudah mati. Bolehkah dia mati? Mati kerana tidak dibawa kepada jalan yang sudah diperintahkan Allah kepada Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jiwa. Pengukuhan jiwa tauhidik, bertauhid. Tauhid maknanya wahada yuwahidu, satu. Tauhid mensatukan. Kenapa mensatukan? Sebab manusia ini ingin menyembah, tapi dia tak tahu apa nak disembah. Nampak pokok kayu agak besar sikit, sembah pokok kayu. Nampak ayam agak lain coraknya sikit, sembah ayam. Nampak kucing, maka dalam Islam diajarkan la ilaha illallah. Berapa jumlah, berapa Tuhan itu semuanya? Sekarang tahun 2024 dah cuba Tuhan jumlahnya 4.000 Tuhan. Zaman musyrik dulu Tuhan 360. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Penulisnya dari India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Waktu Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah, dihancurkan semua berhala-berhala yang ada di atas Ka'bah, di luar Ka'bah, di dalam Ka'bah. Dari batu, dari kayu, dari emas, dari perak, dari perunggu, dari kaca. Semua berjumlah 360. 360 itu kalau disembah sehari satu, setahun baru selesai. Mereka menyembahnya sehari 3 kali. Pertama, terbit matahari. Kedua, tergelincir matahari. Ketiga, tenggelam matahari. Itu maka kita tak boleh sembahyang pada 3 waktu. Sebab 3 waktu itu menyerupai ibadah mereka. Tak boleh terbit matahari. Selepas azan subuh sampai syuruk. Selepas terbit matahari baru kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Tak boleh masa tergelincir matahari. 15 minit sebelum azan zuhur tak boleh sembahyang. Tenggelam matahari ba'da asar sampai azan maghrib, kecuali kalau ada sebab. Kalau ada sebab boleh. Contoh, selepas asar ada jenazah, boleh. Kenapa boleh? Sebab ada sebab, ada orang meninggal dunia. Selepas subuh masuk ke masjid, dia sembahyang subuh di masjid lain, ada tazkirah di Masjid Karyah Kampung Paya, maka dia datang masuk, dia solat sunat tahiyatul masjid. Boleh. Sebab apa? Sebab ada sebab masuk masjid. Apa maknanya? Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lain itu sembahyang dia 3 kali. Subuh, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Maka kalau ada orang sekarang, kawan kita, keluarga kita, jiran kita tak sembahyang, lebih parah dari Abu Lahab lagi. Abu Lahab yang kata Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Mereka sebenarnya rajin beribadah. Mereka bukan malas beribadah, mereka bukan tak mau beribadah, mereka beribadah, tapi ibadahnya salah. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbetulkan ibadah kamu yang salah. Ibadah mesti hanya kepada la ilaha illallah. Mereka ambil tepung gandum, dicampur dengan minyak samin, minyak lembu. Selepas itu dibakar. Dibentuk-bentuknya bentuk manusia sedang duduk besar. Mereka sembah. Begitu mereka sudah sembah, bila dia lapar, dia cubit, dia makan. Itu maka dia sebut dengan jahiliyah. Jahil. Bukan mereka bodoh. Mereka adalah businessmen. Mereka adalah orang-orang yang hebat pemikiran. Tapi kenapa mereka disebut bodoh? Bukan bodoh dalam bidang ekonomik. Bukan bodoh dalam bidang politik. Bodoh dalam hal ketuhanan. Inilah makna bertauhid.
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah hanya kepada Engkau dan kami meminta tolong pun hanya kepada Engkau. Ini jangan dipotong dua, jangan dipenggal dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab sekarang banyak orang dia bagi dua. Iyyaka na'budu wa bomoh nasta'in. Menyembahnya pada Allah, tapi memintanya kepada kahin. Maka dalam Islam bertauhid, makna bertauhid. Yang bertauhid itu siapa? Jiwa yang bertauhid. Saya jelaskan tajuk yang sudah dibagikan kepada Ustaz Abdul Somad. Jiwa yang bertauhid. Sebab badan, kenapa tidak dikatakan badan yang bertauhid? Kerana badan mengikut jiwa. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal, ada seketul. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, fasadal jasadu kulluh. Jasad hanya mengikut saja. Mata mengikut, tangan mengikut, kaki mengikut, kepala mengikut. Apa yang diikut? Siapa yang menjadi kapten di dalam? Maka yang diikut adalah jiwa. Itulah mengapa tajuknya mengokohkan jiwa yang bertauhid. Bila jiwa ini bertauhid? Jiwa bertauhid sebelum roh masuk ke dalam jasad. Roh saya, roh yang amat berhormat, roh puan, roh tuan, roh kita waktu itu semuanya sama. Belum ada darah, belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada semua jasad. Baru roh saja. Maka Allah kumpulkan semua roh. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah mengumpulkan semua roh, lalu Allah bertanya kepada roh itu, wahai roh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami. Itulah persaksian yang pertama. Ustaz Abdul Somad, ya. Tadi Ustaz kata roh kami ini semua dah bersaksi. Sudah. Tapi saya rasanya tak datanglah masa itu. Kenapa awak cakap tak datang? Saya tak ada ingat. Saya pun tak ingat. Kenapa kita tak ingat? Sebab kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Orang yang lupa diingatkan. Bahasa Arabnya mengingatkan itu tazkirah. Duha ini yang akan bagi tazkirah adalah Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Sebab dia ingat. Rupanya dia pun lupa juga. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz pun tak ingat. Sebab guru saya bagi tahu. Guru Ustaz manusia juga, dia tak ingat. Guru dia pula bagi tahu. Guru dia pun lupa. Tabi'in bagi tahu. Tabi'in lupa. Diingatkan sahabat Nabi. Sahabat Nabi lupa. Diingatkan Nabi. Nabi lupa. Diingatkan Jibril. Jibril lupa. Diingatkan yang maha ingat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa dulu kamu sudah bertauhid. Tapi kemudian tauhid kamu rosak. Maka perbaiki tauhid kamu. Kamu hanya menyembah aku. Jangan minta kepada yang lain. Itulah kenapa sehari semalam berapa kali? Subuh 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zuhur 4 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asar 4 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maghrib 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isya 4 kali. 17 kali sehari semalam. Qabliyah, Ba'diyah, Duha, Tahajud, Witir, Isyraq, Awabin, Salat Hajat, Salat Sunat Taubat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memurnikan tauhid
hanya kepada Allah. Ini jangan lupa, jangan lalai. Kalau dia sudah tanpa fikir lagi,